Tukar yang dulu lah. Kita main. Pakai emas je. Okey sahabat-sahabat ya, sebentar nanti kita ambil masa 3 minit. Selepas itu kita akan berbicara dengan insan istimewa sebelah saya ni mengenai satu lagi jenama P-Hailing. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Sabar untuk seketika, kita ambil angin sikit ya. Okey sahabat-sahabat. Ambil udara dulu. Ambil nafas. Ambil udara, okey. Tukar yang dulu lah. Kita. Okey, kepada yang baru mengikuti kami, sebentar nanti 2 minit lagi kita akan kongsikan satu perkara yang bermanfaat lebih-lebih lagi kepada penggiat industri P-Hailing negara. Okey, insyaAllah bersama dengan kita. Kalau yang dah kenal tu kenal lah, kalau yang belum kenal nanti sekejap lagi saya akan kenalkan kepada rakan-rakan semua. Okey sahabat ya, seminit lagi. Buat yang baru ikuti siaran ini, hari ini kita akan bersiaran secara langsung dengan salah seorang di sebelah kanan saya ini. Yang kenal, okey, alhamdulillah. Yang belum kenal, kejap lagi kita akan berkenalan. Okey sahabat-sahabat ya, seminit lagi. Jika anda nak menghantar komen ke pertanyaan ke, boleh saja nanti, dan kalau kami tak jawab masa live ni, kami akan jawab selepas live nanti. Okey, setengah minit lagi sahabat-sahabat. InsyaAllah. Suara dia Suara. tanya kan. Ada suara? Okey tim, ready suara okey tak? Okey, kalau ada apa-apa berkenaan dengan suara, kami mohon maaf. Kami cuba sebaiknya InsyaAllah untuk berkongsi lebih-lebih lagi yang bermanfaat lah untuk rakan-rakan kita dalam dunia P-Hailing. Hari ini bersama dengan kita insan istimewa. Okey sahabat-sahabat ya. Lagi 30 saat. Okay, boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah.
Dia daripada Kelana dia. Daripada Kelana. Kelana. Okey, jadi. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan yang dikasihi semua. Hari ini alhamdulillah hari Christmas. Terlebih dahulu kita mengucapkan selamat menyambut hari Christmas kepada rakan-rakan kita yang menyambutnya. Dan untuk rakan-rakan lain, hari ini hari Jumaat 25 Disember 2020. Okey, baru beberapa bulan lalu kita bersiaran secara langsung dengan sahabat kita, iaitu saya perkenalkan Encik Syarizad yang merupakan CEO kepada MyEFood. Ramai di kalangan penggiat-penggiat e-hailing dah mengetahui apa sebenarnya MyEFood, dan lebih-lebih lagi juga mengenali sahabat kita yang di sebelah kanan saya ini, iaitu saudara Syarizad. Okey, sebelum ini kita berbicara mengenai berkenalan dengan apa sebenarnya MyEFood, dan hari ini terpanggil IPK TV, dan juga terima kasih buat tim e-hailing FM yang juga sudi datang pada hari ini untuk bersama-sama kita mengikuti perkembangan MyEFood. Ianya menarik sebenarnya, amat menarik untuk dikongsikan. Dan untuk berbual panjang, kita akan teruskan selepas ini, selepas kita mendengar kata-kata aluan daripada sahabat kita Encik Syarizad. Silakan Encik Syarizad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, alhamdulillah kerana di pertemuan petang ni saya berterima kasih kepada tim daripada IPK TV. Ya. Encik Rizal yang sangat terkenal, orang yang sangat terkenal, okey, yang online. Dan terima kasih juga kepada tim pada e-hailing FM yang sudi bersama kami. So kami berbesar hati kerana sudi datang ke teratak tempat pejabat kami yang kecil ini, yang tidak seberapa ni. Di mana ni tapak ni? Di One Street Mall. One South Street Mall, Serdang. Wow, okay. Sebenarnya lokasi ni, kejap, sebenarnya lokasi ni anda boleh nampak daripada sebelum Plaza Tol Sungai Besi. Anda masuk sebelah kiri tu tersergam indah bangunan dia. Okey, teruskan Cik Zat. So kepada yang sudi untuk mendaftar sebagai vendor, sebagai rider, bolehlah berkunjung ke One South Street Mall. So kami mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan semualah. Baik. Okey, kita berbalik kepada MyEFood. Okey. MyEFood, okey, saya terangkanlah sejarah MyEFood penubuhan dia. Silakan. Yang pertama sekali, kami bermula selepas semasa zaman PKP. Iaitu kami siapkan apps ni lebih kurang pada bulan 5. Dan pada bulan 6 tu saya dengan beberapa tim kecil dalam 5-6 orang untuk membuat satu servis penghantaran makanan dari kedai ke pintu rumah customer lah, pelanggan kami. So pelanggan kami menempahnya melalui apps, okey, iaitu boleh didapati di Google Play Store dan juga iOS. Okay. So bila mereka mendownload, so mereka menempah makanan tu. So bila kami dapat tempahan tu dan kami hantar ke depan rumah mereka. Sebab apa? Ketika tu adalah PKP. So alhamdulillah kami bermula di Segamat dan juga di Kelang Valley, tetapi kami fokus kepada Segamat sebab kami nak test dia punya apps tu supaya lebih stable. Dan lebih, orang kata lebih maknanya mudah kita mengetahui apa masalah-masalah. Yalah, kita adalah pendatang baru, kita nak melawan sang gergasi, dua gergasi memang tidak boleh. Tapi kami cuba apa yang termampu sebagai anak muda. Tim kami terdiri daripada anak muda, cuba ambil apa yang boleh kami bantu kepada komuniti-komuniti, khususnya
khususnya kepada rakyat Malaysia lah. Sebab kami ni adalah syarikat anak Malaysia. Yang kami selalu tekankan, kami ni adalah Malaysian. Maknanya orang yang buat dari segi apps, dari segi apa benda semua, kami menekankan bahawa semua itu terdiri daripada anak-anak muda yang bersemangat untuk nak menceburkan diri ke dalam satu bidang yang orang kata sekarang bidang ni mendapat trend yang tinggi, iaitu apa-apa kita tempas sekarang melalui di hujung jari lah. Di hujung jari. Betul lah. Super juga dengan teknologi. So kita kena ikut trend teknologi yang terkini. So mereka di rumah boleh order makanan dan makanan akan sampai di depan pintu rumah mereka dengan selamat. So maknanya mereka kurang sentuhan dikala kita dalam menghadapi satu bencana penyakit yang amat dahsyat yang terkesan di seluruh dunia, iaitu COVID-19. So kami menyediakan perkhidmatan ini, tetapi alhamdulillah selepas kami sudah 2-3 bulan dan kami decide untuk mengembangkan lagi perniagaan ini kepada 2 lagi cabang yang kami rasa boleh juga kami memberi perkhidmatan ini, iaitu dari segi perkhidmatan parcel, bungkusan dan dokumen lah. Kepada di luar sana, kalau selepas ni kalau keberatan untuk keluar pergi ke contoh ke pejabat pos ataupun ke mana-mana entiti-entiti syarikat penghantaran yang lain, jangan risau, kami sebagai MyEfood bukan sekadar makanan saja. Moto kami ialah bukan sekadar makanan, iaitu kami akan pergi ke rumah, ambil parcel tu dan kami hantarkan ke rumah yang dikenaki lah. So maknanya kalau contoh dia kata dia nak hantar, contoh dia nak hantar dokumen daripada Kuala Lumpur ke LCC, nak hantar ke contoh di Damansara. So kami akan ambil di pejabat mereka atau di rumah mereka dan hantarlah di Damansara. Maknanya bukan sekadar makanan lagi. Ya betul, bukan makanan saja. Memang pada permulaannya fokus kepada makanan, tetapi kami rasa ia boleh dipelbagaikan perkhidmatan tu. Dan ada juga perkhidmatan kami ialah yang terbaru, ialah membelikan barang-barang runcit, barang-barang keperluan harian mereka, seperti beli barang dapur, barang harian dan bermacam-macam. So mereka boleh order tempah melalui kami dan kami akan belikan untuk senarai yang mereka beri dengan harga yang sangat berpatutan. Sangat harga murah. 5 bintang Harga servis 5 bintang, harga macam warung tepi jalan. Memang murah lah. So tapi apa yang kami tekan ialah penghantaran tu mesti berkualiti dan kami memberi servis tu supaya orang kata servis ni tidak cincai-cincai lah. Tidak cincai-cincai. Jangan kata harga murah, boleh buat cincai-cincai. Tak. Apa jaminan kami, servis kami, kami hantar secepat yang mungkin dan menepati apa kehendak pelanggan-pelanggan kami lah. Itu untuk MyEfood pada permulaannya. Sekarang ni alhamdulillah kita sekarang dalam proses untuk agresifkan lagi marketing kami. Yang kami target ialah sekarang ni kami nak marketingkan kami punya apps, kami punya perancangan ni supaya menjadi lebih besar dengan projek-projek terkini, dengan kami berkolaborasi dengan beberapa entiti syarikat yang besar. Alhamdulillah mereka mempercayai MyEfood ni. So mereka menawarkan servis-servis supaya kami uruskan perkhidmatan penghantaran untuk mereka lah, parcel, dokumen, food delivery dan juga personal shopper lah. Personal shopper ni memperbagaikan. Mempercayai. Di sini bila sebut mempercayai ini, mula-mula sewaktu di awal saya sendiri melihat kemunculan MyEfood ni, saya hanya melihat mereka sekadar biasa-biasa je. Tapi bila sampai ke tahap hari ini, terus terang saya katakan sebagai agak luar biasa. Jadi sebelum itu Johor bolehlah dikatakan sebagai kelahiran MyEfood. Betul. Betul orang Johor. Tahniah. Di Segamat. Di Segamat. Bermula di Johor dan bermula pada waktu yang mencabar. Betul. Ada cabaran yang terpaksa dihadapi, bukan saja syarikat baru. Betul. Syarikat lama juga menghadapi cabaran getih. Di sini mungkin perkongsian sedikit sebanyak daripada Cik Izzat. Seperti yang kita maklumlah, syarikat-syarikat besar sama ada besar, syarikat-syarikat kecil, PKS dan sebagainya memang terkesan dengan dalam dikala wabak COVID-19 ini yang tidak berhenti-henti, yang kita tidak tahu bila penghujungnya.
Okey, yang seperti yang kita maklum bahawa kita akan ada vaksin, tapi insya-Allah lah kalau vaksin tu berkesan dan boleh mengurangkan lagi kadar kenaikan untuk kita punya penyakit COVID-19. Okey. So semua syarikat di Malaysia ni memang terkesan, termasuklah kami. Sebagai syarikat yang agak muda, yang baru lahir, so kami mempunyai pelbagai cabaran. Yang pertama, dari segi orang nak mempunyai betul ke MyEfood ni boleh ke melaksanakan tugas, berapa banyak yang dia boleh hantar, betul, okey, terjamin ke produk orang kalau kita gunakan MyEfood ni, terjamin ke barang tak rosak ke, takkan barang hilang ke, makanan tiba-tiba tak sampai ke tempat pengantar. Tetapi alhamdulillah dengan sebab tu dengan masalah-masalah ni kami ada pengalaman dan kami cuba mengatasi pengalaman-pengalaman ni dan mengajar kami supaya lebih bersiap sedia dan apps tu mesti this one sekarang ni kalau tuan-tuan tengok di apps kami tengah stop dulu untuk kita upgrade ke lebih yang barulah, sebab ada pertambahan dua servis tadi, selain iaitu parcel dan mart tadi, grocery tu, so kita tambah, that's why apps kita stop dan kita akan datang dengan wajah lebih garang, lebih baru dan lebih orang kata lebih user friendly lah. Selepas tahun baru. Sebenarnya apps tu dah siap, tetapi ini dalam testing. Seperti biasa orang segamat akan merasainya dulu sebab kami harus ingat tahun baru tu hanya 5 hari saja lagi. Betul. Selepas tahun baru itu dalam tengah bulan 1 tu kita akan secara officially sebarkan kepada pengguna-pengguna lah. Okay. So setakat sebab apps yang lama pun kami ada pengguna dah lebih kurang hampir dekat 2,000 ke 3,000. 2,000 ke 3,000. Yes, pengguna kami. Okay. So kita tengok kat Google Play Store. Itu baru kat Play Store, belum dekat iOS lagi. Alhamdulillah. So orang mula mempercayai kami, vendor-vendor, seller-seller, tak kira kaum Melayu ke, Chinese ke, India, semua mempercayai MyEfood dan alhamdulillah job kami sekarang average untuk saya cerita di Klang Valley lah. Di Klang Valley average sekarang ni 100 hingga ke 200 sehari. Wow. Masih rendah lagi. Pada kami rendah. Kami cuba target kalau boleh sehari 500 ke 1,000. Supaya kerana apa? Supaya kami punya driver dan rider menjana pendapatan, vendor-vendor juga menjana pendapatan dan juga syarikat yang kecil ini juga boleh menjana pendapatan, iaitu memainkan peranan dalam sistem p-hailing ni lah, dalam industri p-hailing ni, penyumbang ke salah satu kepada ekonomi negara lah. Itu yang kami sebab kami mahu kami tidaklah mahu supaya bahawa apps kami terus dapat sambutan. Kalau kami nak bahawa apps ni bertahan lama. Kami tak nak jadi pendatang baru, gempak pada mula-mulaannya, lepas tu dan collapse senyap. Kan? Kita tak nak macam tu lah. Kita boleh biar bertahan lama kan, kerana kami percaya pada konsisten tu, dengan konsisten tu so orang akan lebih percaya dengan kualiti dan jaminan daripada kami. Yang pasti harga kami berbaloi untuk rider, berbaloi untuk vendor, dan juga syarikat juga boleh mengambil sedikit keuntungan lah dari bagi satu perkongsian yang bijak. So maknanya win-win situation. Wow. Baik, itu dia satu perkongsian yang bijak daripada Cik Izzat yang mengetuai MyEfood, di mana beliau cuba untuk semua mendapat manfaat yang seadil-adilnya. Baik, sebelum kita bicara, kita nak terima kasih juga kepada rakan kita yang bernama Zuli Monster Kedah ni. Katanya OKU Pekak Bisu, saya ada GrabFood rider. Boleh saja kan? Boleh, tak masalah. Kemudian Cik Armi, mana-mana Muhammad Iskandar, kemudian Cik Iskandar, ada seorang Muhammad Iskandar, seorang Encik Iskandar. Encik Iskandar ni orang kuat pekeso lah. Cik Sarif, Cik Sarif Azim tanya, yang bawa kereta boleh ke? Boleh sahabat. Berkenaan dengan fare berbaloi ke tak? Nanti kita akan sembangkan dengan Cik Izzat. Okey, Cik Izzat, sebelum kita pergi ke bicara berkenaan dengan rider, mungkin kita nak mulakan dengan vendor. Sebab ramai juga vendor yang nak tahu ni. Okey, dengan isu yang bolehlah kita katakan sebagai isu beruang pink. Baru-baru ini di mana ada di kalangan vendor-vendor menyampaikan rasa ketidakpuashatian mereka terhadap beruang pink. Jadi dekat sini mungkin satu pengajaran kepada MyEfood, bagaimana berurusan dengan vendor ni supaya vendor puas hati.
Jadi nanti teruskan. Betul lah tu. Izzat. Kami ni sebagai company yang kecil, kami mengambil pengajaran dan kami juga mengambil iktibar bahawa kita jangan mengulangi apa yang terjadilah dengan peristiwa tu. Kami tak nak masuk campur dengan hal-hal macam itu. Ya, betul. Tetapi apa yang kami boleh bagi jaminan kepada vendor, cara kami agak berbeza sikit dengan cara agregasi yang besar tu lah. Beruang ping lah. So kami tidak mahu terlibat dan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti vendor menindas vendor dan sebagainya. Apa yang kami nak tekankan bahawa kami mengambil persen tak banyak, 20%. 20% saja. Wow. Walaupun mungkin ada yang di luar sana menawarkan lebih murah, tetapi pada kami 20%. Dan yang paling penting, pendaftaran mereka percuma. Pendaftaran percuma. Ya, pendaftaran mereka percuma. So mereka boleh mendaftar di ejen-ejen yang kami lantik, ataupun yang boleh terus datang ke kami punya HQ ni, dan juga boleh mendaftar di apps dan kami akan approve, dan tim marketing kami akan hadir kepada setiap gerai yang mendaftar untuk memberi sedikit penerangan lah, training about apps, tentang macam mana nak add menu dan sebagainya lah. Orang kata support. Itu yang bezanya kami support, kami on field. So maknanya kami punya orang yang turun ke padang, nak mengetahui apa dia punya masalah dan apa punya yang boleh dipertingkatkan dalam kedai. Mungkin kadang kedai diorang sales dia low. So macam mana kami fikir macam mana nak meningkatkan dia punya sales. Dari segi online, dari segi macam-macam lah, kami akan adalah perancangan-perancangan kami untuk vendor-vendor ni. So kami tidaklah kami dah sign, kita biarkan. Dia ada perjanjian kan? Yes. Yang paling penting ada perjanjian bertulis. Kerana apa kami tak nak di masa hadapan berlaku pertikaian seperti inilah, yang tidak, benda-benda yang tidak jelas. That's why saya kata tadi ada satu tim akan datang, dia akan menerangkan perjanjian, mengajar apps dan sebagainya supaya jelas. So kalau pihak vendor nak tahu tentang permasalahan, nak tanya, terus boleh tanya on the spot. Tak ada cas sembunyi. Dan kami memang tak cas apa-apa pun. Let's say saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Makanan harga dia RM10. So dalam apps kami mungkin akan letak 20%. So kami akan ambil contohlah RM10, 20% is RM2. Contohlah RM12. So kami akan ambil RM2 tu, RM10 tu vendor tu tak akan dapat balik. Tetap dapat. Dan kami tak cas SSST 6%, tak ada. Kami tak seperti provider. Tak ada cas-cas tersembunyi. Dan bayaran mereka ialah seminggu sekali pada hari Khamis ataupun pada hari Jumaat lah, yang kami jaminkan bahawa akan masuk. So dari segi marketing, dari segi apa benda, kita tak ada cas mereka, kita tekan klik ni, you kena cas dan sebagainya lah. Tak ada. Kita akan telus dan jelas. Kita tak nak perkara-perkara berbangkit lah macam ni. Lagipun kami pendatang baru, so ia tidak beri image yang baik kalau kami melakukan hal-hal yang kita tahulah hal-hal tu yang boleh mencalarkan image kami. Seperti yang terjadi pada minggu lepas, tak saya minggu lepas isu tu. Saya ada tengok isu tu. Ya, ada tengok kan? Ada tengok. Baik, jenis-jenis rakan-rakan kita yang mungkin berniaga nak tahu adakah mereka layak, jenis-jenis perniagaan mereka. Jenis-jenis perniagaan ni mereka nak jual apa saja boleh. Makanan panas, makanan sejuk, frozen, kepek-kepek, ataupun dan pelbagai-pelbagai makanan. Jual tudung, jual kain, dan mereka boleh iklankan mereka punya produk. Jual tudung, jual kain pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau dan perkhidmatan kedai-kedai, contoh kedai alat tulis, stationery lah, dan juga apa lagi, kedai-kedai kalau diorang buka lagi yang kedai maya mereka ada, mereka boleh letak apa kedai fizikal mereka ada, so mereka kedai tu boleh juga diletakkan di dalam apps kami. So mereka ada dua, fizikal pun mereka ada income, maya pun ada mereka income. Termasuk penjaja-penjaja tepi jalan. Yes, betul. Penjaja-penjaja di tepi jalan seperti kedai burger, jual burger kan. Kita tengok di tepi jalan kan. Sebab apa, matlamat kami ialah untuk membantu IKS ni, industri kecil sederhana ni, dan juga peniaga-peniaga dan warung-warung di tepi jalan lah, supaya sama-sama dapat menjana pendapatan di kala wabak COVID-19 ni yang sangat mencabar ni lah, yang saya rasa terkesan kepada semua orang. That's why kita nak tolong mereka sama-sama berniaga dan sama-sama meraih keuntungan lah. So kita tak nak ada yang tertinggal. Baik, sahabat Cik Izzat, saya dipahamkan di kawasan Ceras saja lebih 150 vendor yang telah pun mendaftar dalam MyFood. Adakah ke kawasan lain boleh disertai oleh vendor-vendor?
Setakat ni Alhamdulillah. Dia sebenarnya bukan di kawasan Ceras saja. Okey. Dia sebenarnya di kawasan Bukit Jalil, di kawasan Damansara. Sebenarnya kita ada banyak. Benda ni seller-seller yang sekarang ni, sebab kita punya apps kan kita tengah stop untuk upgrade. Dan kami tengah update dan balik untuk pindahkan data lama ke data baru. Okey. Supaya mereka lebih tersusun dan lebih cantik diorang punya produk-produk. So kawasan-kawasan tu sebenarnya bukan di Ceras saja kita tertumpu. Kita di seluruh Klang Valley. Di seluruh Klang Valley. Sebab kita dan kami akan peruntukkan, contohlah di kawasan Subang kita ada 10 syarat kami kalau nak buka di satu kawasan mesti ada lebih daripada 10 vendor. Oh, ini untuk kita punya ni lah, ini internal punya tu 10 vendor kita akan buka. Jadi Subang, sekarang yang nak boleh buka di Subang, di Damansara, di Bukit Jalil sudah semestinya, di Serdang. Banyak tempat sebenarnya yang nak buka. Satu area tu sekurang-kurangnya 10 vendor. 10 vendor. Kita akan buka lah. Kecuali kalau di luar-luar bandar. Kalau kalau di macam contoh di area-area jauh sikit, di Kuala Selangor dan sebagainya, kita boleh sampai ke sana lah. Tapi insya-Allah kalau kita ada permintaan yang tinggi dan barulah kita akan ke sana lah. So buat masa ni kita fokus kepada bandar-bandar seperti Subang, Ceras, Petaling Jaya, Shah Alam, Damansara. Bandar-bandar tu yang kita fokuskan. Kerana permintaan di situ terlampau tinggi. Baik, adakah terbuka kepada semua? Maksud saya mungkin kepada kaum-kaum tertentu. Untuk nak jadi vendor ni kita tak ada kroni-kroni lah. Tak ada kroni-kroni. Dan tak ada kroni. Dan yang paling penting bukan perkauman. Kita tidak khususkan kepada kaum-kaum tertentu. Dan semua rakyat Malaysia boleh. Kalau untuk pengetahuan Cik Rizal Adam pun yang sekarang ni lebih daripada 90% adalah bukannya kaum Bumiputera. Saya punya seller kan. Tetapi tak apa, kita tak ada masalah. Kita tidak ada isu perkauman ke dan agama ke whatever, itu kita tolak ke tepi. Tolak ke tepi benda tu. Semua boleh semua boleh mendaftar. Tak kira dia OKU, dia bukan OKU, sebab kami ada juga seller OKU. Kami ada 3 orang OKU yang satu hari yang kami terpaksa hantar produk dia lebih kurang 15 hingga 20. So itu yang agak pada pandangan kami OKU atau bukan, itu bukan alasan. Alasannya kalau mereka tak berminat saja. Kalau berminat nak berniaga ke apa benda, kita bantu. Dan mereka ada produk dan mereka juga ada customer mereka tersendiri. So kita hantar. Sebab ada setengah OKU ni mereka membuat kebajikan tau. Contoh saya ambil seller saya bernama RC Dev. Seller tu nama dia RC Dev. RC Dev. Dia buat satu hari kek dengan cookies ni lebih kurang dalam 20 tempahan, 30 tempahan. Dia akan dan duit daripada duit mereka tu yang mereka jual kek dan cookies tu, apa yang saya tahu mereka sumbangkan balik kepada persatuan mereka, persatuan orang pekak, persatuan orang bisu dan sebagainya. Ini istilah untuk OKU itu. So maknanya kita dan saya pada OKU ni kita akan bagi harga penghantaran yang orang kata kalau untuk OKU ni kita ada special rate untuk orang. So maknanya lebih murah daripada seller-seller yang normal lah. Kerana pada niat saya, selain saya kita tu niat kita untuk buat kebajikan, sambil tu kita tolong mereka insan-insan yang kurang upaya. Itu niat untuk MyFood lah. Selain kita berniaga, kita nak untung, kita tahu juga kita tahu juga kena prihatin tentang insan-insan yang kurang bernasib baik ni. Tetapi mereka juga sama-sama boleh menjana pendapatan bersama MyFood. Baik, itu dia MyFood. Yang penting untuk vendor-vendor, jangan risau, tiada cas tersembunyi. Muktamad daripada CEO sendiri yang mengatakan tiada cas tersembunyi. Kalau ada cas tersembunyi, jumpa saya dan tunjukkan. InsyaAllah kami pulangkan balik cas-cas tersembunyi. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuan CEO MyFood. Jadi jangan risau untuk vendor-vendor. Dan mungkin pemandu-pemandu e-hailing ke yang ketika ini menonton nak bertukar profession, nak bertukar daripada pemandu e-hailing nak berniaga, kebetulan ditawarkan oleh MyFood, boleh saja menghubungi Cik Izzat. Anda buat mungkin e-hailing sekarang dalam tempoh yang driver e-hailing. Saya pun berasal daripada sana, driver e-hailing juga. Ramai yang tahu Cik Izzat merupakan salah seorang orang kanan sebuah syarikat e-hailing terkemuka di Malaysia ni, dan beliau kemudian menceburi, kalau tak silap saya, beruang pink. Dan belajar daripada situ, beliau membuka sendiri MyFood setelah melihat potensi, dan beliau berkeyakinan untuk menerajui satu lagi syarikat e-hailing yang mana beliau belajar yang
tak bagus tu dibuang. Betul. yang mana baik kita ambil. Apa yang kita ajar, yang tak bagus tu kita tinggalkan, yang baik tu kita kongsikan bersama untuk kebaikan masyarakat kita lah. So kalau dari segi rider pula. Okey, kita pergi kepada rider. Ni ramai nak tahu ni. Mungkin ramai yang tanya tu macam mana nak apply apa benda. Okey, buat masa ni kami rider kami dia agak unik sikit. Kami ada dua. Satu ialah rider tetap. Rider tetap ni, rider tetap ni kami panggil dia rider tetap, iaitu staf kami sendiri. Okey, rider tetap ni dia akan dibayar gaji 1,200 atau 1,300 bergantung kepada diorang punya jenis kenderaan. Okey, dan itu gaji basic mereka. So mereka ada EPF, mereka ada SOCSO, mereka ada EIS lah. Okey, dibayar seperti mereka bekerja, dan waktu mereka bekerja ialah 9 sehingga 6. 9 hingga 6 je mereka bekerja. Ini yang akan dibayar 1,200 dan 1,300. Tetapi mereka juga dapat allowance, trip, commission. So trip commission dan trip tu bila diorang contoh mereka kena hantar macam ni, kita akan bagi trip. Contoh satu trip kalau untuk motor kadang-kadang kita bagi RM6 atau RM7, tengok bergantung kepada kita punya vendor punya bayaran. So kita charge dia RM6. So RM6 tu kalau satu hari dia buat contoh dalam 10 trip dah RM60. Baik. Baik, tadi ni bocor rahsia lah, bocor rahsia. Tadi Reza Adam nampak sistem mereka. Salah seorang tu boleh mencecah sehingga 250 sehari. Seminggu. Bermakna dekat sini pendapatan mereka yang tetap dah ada 1,200 dan kemudian ditambah dengan yang mingguan ni pun 250 lebih. Betul. Bermakna itu adalah ekstra kepada 1,200 tadi. Wow. Okey, teruskan Cik Izzat. Macam ni, mengenai pendapatan yang Cik Rizal tengok tadi, actually itu biasa, itu kebiasaan. Kebiasaan itu, maknanya itu yang luar biasa tu lain. Memang confirm dia akan dapat 200 lebih lah. Confirm. Tetapi kebiasaannya pendapatan mereka sebenarnya lebih. Seminggu pernah rekod di sini, pernah dapat seminggu 500 atau 600. Ini bukan cerita bohong, kita ada rekod dia. 500 ke 600 seminggu. Belum masuk lagi gaji basic. Belum masuk gaji basic mereka. Ada EPF, ada SOCSO. Dia berbeza dengan kami. Kami ni, rider ni, bila driver ni, bila dia bangun tidur esok, dekat dia punya phone dia dah dapat job untuk apa dia buat hari ni. Berapa job dia buat hari ni? 13, 14 job. Baik. So kita dah susunkan job untuk mereka. Saya punya dah staff, ada job. Jangan risau. Job guarantee. Kita panggil job guarantee. Baik. Ini cerita benar. So bila dia orang bangun pagi buka tengok dah ada job, dah ada job. Lakukan job tu. Dia orang buat saja. Kalau ada job tambahan lagi, contoh kalau ada job urgent ke tambahan ke whatever, itu dia orang punya bonus lah. Wow. Sebab tu yang mereka ni saya kira yang setakat ni mereka 10 orang ni lah. 10 orang ni yang tetap ni menjana dalam sehingga kalau termasuk basic diorang dan allowance, ada yang saya kena bayar mereka 2,000 sehingga 3,000 seorang. Depends kepada berapa trip yang mereka buat lah. Bergantung pada dan mereka dilindungi oleh SOCSO. Dan SOCSO mereka syarikat tanggung. Bukan SOCSO penyana gig. SOCSO penyana gig pun saya suruh ambil, tetapi SOCSO Akta Majikan 4 pun kami bayarlah. Sebab itu sudah menjadi kewajipan. Lunas undang-undang. So kita nak bahawa rider kami ni dilindungi. Kalau terjadi, sebab rider ni risiko dia tinggi. Saya pernah jadi rider, saya tahu risiko dia sangat tinggi. Dan saya juga pernah mengalami kemalangan. Dan SOCSO juga pernah datang ke rumah saya untuk lawatan. So saya tahu risiko dia sangat tinggi. So kita kena lindungi rider-rider kita dan driver kita. Kita tak boleh kita just nak kerahkan mereka buat kerja, tapi kita tak nak bagi mereka perlindungan. Kalau kita tak mampu nak bayar nak bayar insurans, tapi yang paling penting sekarang kerajaan sudah ada penjana gig. That's why kalau boleh rider-rider di luar ambillah penjana gig. Bayaran ni semua tak selesai RM60 lebih. Betul? Cik Adam, betul kan? RM60 lebih dan RM69. RM69. Itu untuk kategori 2. Kategori 2 betul lah. Kategori itu sebenarnya RM232. Betul. Jadi untuk penjana gig mereka hanya bayar RM69. Itu yang taklimat yang diberi oleh SOCSO lah. Memang kalau boleh saya galakkan mereka ambil lah benda tu. Bukan rider MyFood je, rider-rider lain. Kita nak rider ni satu kerjaya yang bukan lagi sebagai
orang pandang sebagai penghantar makanan, tetapi sekarang ni pun telah diiktiraf sebagai frontliner. Dan kita nak meningkatkan martabat bahawa rider ni ke tahap yang lebih tinggi. So maknanya bila tak semestinya rider ni dulu orang pandang KL dia ni hantar makanan je, delivery tak, kita tak nak. Kita nak bahawa dia ni penghantar makanan pun. Kerja ni daripada diorang melakukan, anak-anak muda ni melakukan kerja-kerja yang tak berfaedah. So kalau mereka menyumbang sesuatu dengan menghantar makanan, menghantar barang dan sebagainya, maknanya itu lebih baik. Mereka boleh mengurangkan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, dan mereka boleh menjana juga pendapatan, seterusnya memberi sedikit income di kala kita COVID-19 ni. Baik, Dash Scooter. Wow, orang kanan Eklimo ni. Beliau berminat untuk menyumbangkan skuter elektrik ni. InsyaAllah boleh datang je, datang ke MyFood. Kita boleh berbincang, tak ada masalah, mana-mana kita terbuka. Okey, Brother Dash Scooter. Mereka menyediakan skuter elektrik. Okey, satu perkongsian yang bagus ni. Nanti boleh jumpa dengan Tuan CEO. Saya ada dengar tak? Saya ada tengok juga skuter ni. Nampak dia boleh, Eklimo? tak salah saya, famous Eklimo ni. Dia boleh pergi sehingga 100 km. Ya, 100 km. Dan yang penting sekali, ianya diluluskan oleh pihak berkuasa Malaysia. Betul, itu yang paling penting. Kita tak nak buat sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang. Ya, baru-baru ni kita lari sikit lah. Baru-baru ni kan kecoh di media yang kata skuter diharamkan. Diharamkan ada di jalan raya. Itu skuter yang lain. Betul. Bukan skuter yang itu skuter yang kena berdiri lah. Ini skuter motor kan. Dia ada nombor plate, dia ada. Semuanya diluluskan oleh kerajaan kita. Baik, Cik Aidil Adha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak join untuk menjadi sebagai rider tetap? Kemudian Kelang area dah ada ke? Muhammad Sani. Okey, untuk Aidil dengan Muhammad Sani ni, Kelang memang dah ada. Kelang dah ada MyFood. Dan untuk Aidil, macam mana nak jadi rider tetap? Okey, untuk nak jadi rider tetap, boleh pergi ke page Facebook MyFood. So ada nombor pegawai kami yang handle untuk pengambilan rider. Mereka kami akan panggil interview di sini. So kita akan interview dia, kita akan tengok pengalaman dia, dan mereka akan diberi bag dan juga baju sepasang lah. Baju selai sepasang pula, baju selai dan bag. Apabila mereka dipilih lah sebagai rider tetap. Tapi untuk jadi part-timer rider pun boleh, tak ada masalah. Part-time pun boleh. Nak jadi tetap pun tak apa. Tapi sekali lagi saya ulang balik untuk rider tetap MyFood, 1,200 dah dalam tangan. Komisen seminggu paling cecah, paling kurang 250, dan boleh mencapai sehingga 500 seminggu. Betul. Wow, banyak tu. Boleh cuba-cuba nanti. Kami akan hantarkan nombor untuk dihubungi selepas kita live. Maknanya kita bukan bercakap je lah. Bukan cakap, kita ada bukti. Tadi Cik Rizal pun sebenarnya saya pun dah tengok dah tadi. Sebab untuk bersiaran ni adalah sesuatu yang menjadi tanggungjawab bersama. Jadi nanti ada orang akan bertikaikan. Jadi kat sini saya pun nak juga, betul ke untuk disampaikan kepada anda. Okey, Dora, nanti boleh WhatsApp. InsyaAllah nanti Tuan CEO akan WhatsApp nombor anda, bagaimana untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, Cik Izzat, boleh teruskan lagi kita punya perbincangan berkenaan dengan MyFood lagi pada hari ini. So seperti yang tu, kita sekarang ni kami lebih fokus kepada parcel. So kami akan cuba pergi ke company-company besar untuk menjalankan satu kerjasama lah kepada mereka. So kita akan adakan hub di sini, so supaya lepas ni kita boleh hantarkan, bukan sekadar makanan, bukan sekadar makan. So macam saya cakap ni, bukan sekadar makanan. So parcel tu kita boleh hantar ke seluruh negara dan juga ke luar Malaysia. Wow, bukan dalam Malaysia saja. Saya pernah tunjukkan dalam Facebook, kita ada rate kita, macam mana kita nak post barang kita ke luar negara. Rate dia. So kita bahawa kita MyFood ni ialah e-food, orang kata ini makanan ni, ini makanan. Tak, kami bukan makanan. Kami juga ada parcel, dan kami juga ada food delivery, dan juga kami ada grocery dan mart. Servis ni biasanya memang menjadi trend sekarang. Tetapi kami memulakan langkah lebih awal. So insyaAllah kita tengok perkembangan selepas tahun 2021 ni, sebagaimana MyFood akan lebih agresif dalam marketing. Apa yang kami fokuskan sekarang ni, marketing. Kena end user tu kena tahu. Kami target bahawa pengguna kami sehingga bulan 6 tahun depan mencecah lebih kurang adalah 50,000 pengguna di Klang Valley. Baik, setengah tahun ni berapa dah pengguna? Setengah setahun ni
sebabkan apps setengah kami tahun. Baru 6 bulan. Kita berbicara baru 6 bulan. Dalam saya kata tadi dalam 3 atau 4 ribu. Baik, satu angka yang sebab dibanggakan. tapi kena ingatlah sebab apps tu kami start and then kami stop sekejap. Dalam 3 bulan tu kami stop untuk kami keluarkan apps yang baru, bukan keluarkan apps tu, upgrade yang baru, dengan wajah yang baru, supaya user sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Supaya menepati apps cita tu, rasa. betul. Kan nanti kita tak nak user install ya app ni adalah macam ni je, ini je. Install lah. Betul, pengguna memang macam tu. Kalau saya jadi pengguna pun, kalau apps ni masalah lah, apps ni malas lah saya nak install, saya uninstall balik. Ini benda yang orang kata benda ni adalah benda yang reality. Kan? Takkan kita nak simpan apps kita yang kita guna sekali, biasa dia akan guna sekali. Guna sekali tak menarik perhatian dia ataupun menyusahkan dia, dia uninstall. So kita dah kehilangan. Baik, nampaknya Aidil Adha ni berminat betul ni. Okey, katanya kawasan cover hub atau seluruh Lembah Kelang. Okey. Seluruh Lembah Kelang. Seluruh Lembah Kelang. Tapi Kelang. jangan lupa di Segamat tempat lahir MyFood. Betul. Kita akan buka yang terbaru. Pada awal Januari ni kami akan terbang ke Sabah. So wakil kami di sana dah. Orang Sabah orang Sabah. InsyaAllah kami di sana, and then kami akan ke Alustar semula untuk kami Alustar masa kami dah buka, lepas tu tutup disebabkan PKP. So kami nak ke sana pun payah pada ketika tu. So insyaAllah dalam bulan 1 kita akan ikut apa yang kami rancangkan lah. Di Kedah kita akan buka, di Pahang, di Kelantan, di Kota Baru, di tempat negeri kelahiran saya, dan juga di Sabah lah. Dan di negeri-negeri lain boleh kita buka, tapi saya tengah mencari calon-calon yang sesuai untuk mengetahui di sebuah negeri, sebab bukan senang kita nak lantik orang yang terus boleh kontrol negeri itu kan. Kita nak cari orang tu ada yang betul-betul berkemampuan, betul-betul kemampuan kan. Yang penting dia berminat. Dia tak ada pengalaman pun kadang-kadang tak apa. Yang penting dia ingin minat, ingin belajar dan dilatih oleh pentadbiran MyFood. Dia latih oleh kita punya MyFood punya team lah. Macam mana nak manage rider, vendor dan sebagainya. So kita akan ada jawatan kosong. Nanti boleh tengok di Job Street. Kita akan kita memang sekarang ni saya ambil kesempatan di sinilah. Jawatan kosong sekarang ni yang kami perlukan ialah designer, bahagian IT, sebab apps kami, dan juga marketing, dan branch manager untuk negeri-negeri lah. Sebut branch manager ni. Muhammad Nur Hamzah ni siapa? Banyak dia di komen ni. Muhammad Hamzah ni dia perkenalkan dia. Alhamdulillah lah, dia salah satu kami punya marketing team, iaitu recruiter vendor yang menjaga kawasan Bangi, Semenyih dan Kajang. Dan kalau orang lain nak jadi vendor, nak jadi macam Muhammad Nur, boleh datang ke office kami, kita interview, dan kita akan nilai dan kita akan ambil lah. Boleh ceritakan apa pengalaman dia, result dan sebagainya. Kita boleh duduk, dia minat ke tak minat. Dari situ saya boleh tahu dia minat ke tak minat, dia nak buat ni untuk apa. Boleh tak sama-sama mengikut direction visi dan misi MyFood apa yang nak kan. Kita tak nak kita punya sasaran macam ni, dia punya sasaran kan dah ke lain. So maknanya kita nak benda tu smooth. Sebab bukan senang nak handle rider, vendor dan sebagainya. Agak susah. Berbagai-bagai kerenah. Cabaran. Rider dia ada kerenah dia, vendor dan seller pun ada kerenah dia, pengguna, staff kami sendiri pun ada. Itu cabaran yang saya terpaksa hadapi lah. Tetapi apa nak buat, sendiri dah mencebur ke dalam dah terjun ke dalam lombong ni. Nak tak nak kena go on, kena banyak bersabar, kena banyak kena banyak calm down, kena membuat sesuatu keputusan. Financials kena lebih, orang kata financial ni yang paling penting sebenarnya. Kita pun tahu kalau financial tak kuat, sesuatu company dia akan lingkup. Itu yang paling penting. Trust kita dengan vendor, pembayaran kita dengan vendor, pembayaran kita dengan rider dan sebagainya lah. Itu yang kita nak kami jaga supaya ia tidak mencalakan image kami di masa hadapan. Baik Cik Izzat, berkenaan dengan kita ulang kembali MyFood ada tambah 2 lagi. Sebagai contohnya, kita terus kepada sebagai contohnya, mungkin klinik ataupun lain-lain, farmasi termasuk kedai runcit. Betul, kedai runcit. Farmasi. Ini untuk yang selain makanan. Sebab apa? Sebab kalau farmasi ni kadang-kadang diorang kena hantar ubat, kena hantar macam-macam lah sekarang ni, hand sanitizer,
face mask ke whatever, diorang nak hantar ke pelanggan diorang ataupun nak hantar ke pejabat-pejabat ataupun nak hantar ke mana-mana saja, mereka boleh menggunakan kami MyEfood dengan harga yang lebih murah. Kerana kalau untuk macam ni diorang akan tertakluk kepada corporate account. Benda ni biasa. So kalau untuk mat, mereka ada kedai runcit. Okay, mereka boleh daftarkan kedai runcit mereka. So selain income mereka yang datang di situ, ada juga yang malas nak pergi ke kedai runcit mereka. Secara tak langsung mereka kedai runcit, kalau kedai runcit sekarang ni mungkin dia tertumpu berapa kilometer. Tetapi kalau mereka guna online, mereka boleh pergi mungkin 20 kilometer. Yang duduk di sekitar kedai runcit tu boleh tahu bahawa dia ni ada jual kedai. So dia just order, kami hantarkan. So ia menyenangkan pelanggan dan juga memberi income kepada kita punya kedai runcit. Okey, kalau untuk kedai runcit dan farmasi, kita cuma ambil 10% hingga 15% saja. Ini termasuk ke yang meniaga online sebelum ni? Betul. Okey, kalau mereka ada meniaga di Shol, kalau yang itu diorang biasanya parcel dan dokumen. Okey. Yang seller Shopee, Lazada, dan banyak lagi lah online ni ataupun mereka persendirian ada buka meniaga jual kain ke online, jual macam-macam lah. Sekarang mereka ni juga boleh masuk kat MyEfood. Mereka just daftar, download kita punya partner apps di iOS ataupun di Play Store, Play Store ataupun iOS, daftar di sini. So kita akan approve mereka dalam 48 jam. So mereka boleh terus berniaga. So bila ada customer mereka tanya, kalau kenapa mereka pilih kami, mereka ada pembayaran melalui credit card boleh, FPX boleh, Touch 'n Go boleh, Boost pun boleh. E-wallet. Yes. E-wallet. So sekarang trend ni memang macam tu, trend e-wallet. So kami kena ada Touch 'n Go, kena ada Boost, dan juga bank tu biasalah, bank dan credit card ni biasa FPX dan apa orang kata, credit card ni memang daripada dulu trend dia. Tapi kalau yang dua ni adalah e-wallet, satu benda yang baru. Kan, benda yang baru kan, benda yang kiranya sekarang dah tak baru dah, benda ni memang keperluan kan? Dah jadi satu keperluan. Yes. So mereka seller ni pun kalau tak ada tu, mereka boleh gunakan Touch 'n Go atau Boost. So customer mereka boleh bayar melalui method pembayaran ni lah. Bukan kita tak ada, kalau untuk seller ni kita tak COD lah. COD ni untuk vendor-vendor food delivery saja. Tetapi kalau macam vendor-vendor jual online ni apa benda, so kita galakkan mereka, so mereka juga boleh top up. So mereka top up, contoh mereka top up dalam berapa ratus, so mereka akan gunakanlah maknanya kita macam wallet. Pengguna, okey saya terangkan. Contoh Cik Rizal Adam, pelanggan. Okey, download MyEfood. So Cik download Cik Rizal Adam ni memang selalulah guna MyEfood. Okey, sebab mungkin Cik Rizal kadang kata MyEfood ni bagus. So Cik Rizal Adam boleh top up RM50. Kita panggil MyEfood wallet. So boleh simpan kat dalam wallet Cik Adam. Cik Adam boleh menggunakan servis yang kami sediakan. Makanan, parcel dan grocery. So tiga ni. So dalam RM50 Cik Adam boleh gunakan lah. Seperti juga macam Gergasi Hijau punya sistem. Gekau macam tu. That's why kita upgrade apps kita. Jadi apa yang mungkin orang kata benda tu super apps lah, tapi kami tak nak memanggil dia panggil super apps. Bukan. Kami sentiasa menandai bahawa apps kami bukanlah canggih sangat, tetapi menyenangkan pengguna. So dia ada wallet, kami ada wallet kami tersendiri untuk mereka boleh simpan duit tu dan maknanya boleh menggunakan 3 servis yang kami tawarkan ni lah, food, mat dan juga parcel. So tidak je daripada situ. Baik, vendor dan petugas, rider dan driver lah. Bagaimana strategi untuk pengguna pula? Okey, itu saya kata tu kita dalam fasa sekarang ni, fasa marketing. Yang pertama sekali kita akan pergi ke jalanan. Saya tak malu. Saya sini akan kalau tuan-tuan ternampak saya mengedar flyers, saya sini akan turun. Okey, ni sebab saya dah lakukan benda ni banyak kali. Termasuk gantung termasuk gantung banner, whatever semua. Saya dah biasa buat kerja-kerja ni. Saya tak kisah, saya tak malu. Ini it's not about pangkat ke darjat ke apa benda. Tak ada. Bagi saya sama-sama kita turun, jumpa end user, kita tanya apa masalah dia. Okey, kalau dia tak pernah download MyEfood, kita suruh dia download, kita mungkin bagi diskaun, kita bagi dia referral code dan sebagainya. Mereka ada referral code dan kita akan buat peraduan untuk mereka supaya mereka boleh menempati harga yang lebih murah lah untuk menarik perhatian mereka menggunakan MyEfood. Itu sasaran kami kepada pengguna lah. So kita pelbagaikan promosi dan marketing lah. Kita akan mungkin kalau
orang kata agensi marketing yang mungkin boleh menawarkan harga-harga yang menarik untuk MyFood bekerjasama, dan untuk memasarkan nama MyFood ni lagi pun saya alu-alukan kedatangan mereka ke sini. Baik, Amirul Izzat, area ceras ada ke? Okey Amirul, terima kasih kerana bersama dengan lain-lain penonton kita hari ini. Memang di ceras. Kami sekarang ni berada penampilan cerah. Ada. Jangan risau. Jadi berhubung dengan pegawai MyFood. Nanti mereka akan terangkan lebih lanjut. Okey. Kata-kata akhir. Mungkin kepada vendor, kepada rider dan kepada pengguna. Okey. Kenapa harus menyertai MyFood? Okay. Yang pertama harapan saya ialah sebagai anak Malaysia, orang muda, kami mengharapkan sambutan daripada terutamanya pada rakyat Malaysia sendiri. Baik. Untuk menggunakan produk kita tahu kita ada gerasi yang besar, tetapi bukan kepunyaan Malaysia. Kami harap bahawa kami sebagai jenama Malaysia sama-sama dapat memberi perkhidmatan kepada semua pengguna-pengguna rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Dan kami harap sokongan kepada mereka supaya download kami punya apps, dan kami cuba akan beri yang terbaik. Jika rasa ada feedback dan ada yang perlu ditambah baik, kami sedia menerimanya, dan teruskan feedback kepada kami info@myfood.com. So boleh bagi email dan sebagainya atau WhatsApp kepada kami untuk penambahbaikan, supaya semua pengguna dapat menikmati, bukan pengguna saja, pengguna, rider, vendor sama-sama menikmati perkongsian dan perkhidmatan ni lah, servis ni lah. So supaya ia menjadi lebih sempurna. Okey, dan juga saya harapkan lebih ramai vendor-vendor dan rider-rider berminat untuk menyertai kami. Kalau masih tak faham, masih ragu-ragu, masih sama-sama atau masih tertanya-tanya, jangan risau. Okey, boleh cari kami MyFood di Facebook. Okey, boleh dapatkan maklumat macam mana nak mendaftar vendor, rider, dan juga kepada rider, kepada customer kami boleh download di iOS dan App Store, akan muncul pada selewat-lewatnya selepas tahun baru lah. Apps dah siap, jangan risau. Cuma nak tinggal upload je, sebab kami sekarang ni dalam fasa testing apps baru tu. So bila dia berada di luar sana, dia dalam keadaan yang tersedia. Sikit tak naklah cincai-cincai ni kan. Itulah harapan kami. So juga akhir pesan saya, sentiasa pakai face mask, walaupun saya tak pakai sebab nak bercakap ni. Sentiasa pakai face mask. Okey, cuci tangan kerap. Okey, kita berhati-hati di luar sana. Kepada rider-rider juga berhati-hati, ikut peraturan jalan raya. Okey, saya juga menyeru bahawa ambillah perlindungan, takaful dan sebagainya, insurans. Tetapi kalau tak mampu, boleh ambil SOKSO, bayaran sebanyak RM69, iaitu penjana gig. Okey, dan juga kepada vendor-vendor, insya-Allah kita akan agresifkan kita punya marketing supaya lebih ramai yang menggunakan apps kami. Dan kalau lebih ramai menggunakan apps kami, iaitu peluang anda untuk selain daripada customer anda sendiri, peluang anda customer boleh mencuba orang kata mencuba kedai-kedai yang berada di dalam MyFood tu sendiri. So kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut Christmas, so saya ucapkan selamat Hari Natal pada tahun 2020, dan selamat juga tahun baru pada tahun 2021. Semoga tahun baru ni sama-sama kita dimurahkan rezeki, dan sama-sama kita berharap bahawa COVID-19 ni dapat kita berdoa sama-sama supaya kita berdoa kepada Tuhan bahawa COVID-19 ni berakhir dengan cepat. Baik. Itu saja kata-kata daripada saya lah. Baik, terima kasih Encik Sarizat yang sekarang ini cukup bertenaga, bersemangat untuk mengangkat MyFood. Baik, sahabat-sahabat yang baru mungkin mengenali siapa Encik Sarizat, dan kepada yang dah lama tahu siapa beliau. Beliau merupakan bekas seorang rider beruang pink, berjawatan RC lagi. Dan kemudian beliau juga orang kanan sebuah syarikat e-hailing. Tahu, ramai yang tahu tu syarikat e-hailing. Jadi pengalaman beliau dekat sini diambil sepenuhnya, digarap sepenuhnya untuk meletakkan MyFood tu supaya
sesempurna yang mungkin. Nak mencapai sempurna tu memang tak boleh kan, tapi seberapa sempurna dia akan cuba untuk mengangkat MyEfood supaya ianya menjadi satu perkongsian bistari di antara vendor, di antara pengguna dan rider itu, rider dan petugas mereka itu yang diutamakan oleh saudara Izzat. Jadi untuk anda-anda yang nak tahu cerita berkenaan dengan MyEfood, yang nak jadi salah seorang staff eFood, contohnya MyEfood, contohnya driver tadi, boleh menghubungi Encik Izzat dan pegawai-pegawai mereka, di mana pendapatan yang diutarakan tadi adalah untuk rider 1,200 itu dah tentu ada, termasuk lain-lain yang ditetapkan oleh kerajaan mengikut undang-undang, dan kepada driver 1,300. Pendapatan dijamin 250 ke atas seminggu, dijamin. Tadi anda dengan jelas dengar dijamin, maknanya anda boleh dapat 2,000 ke atas sebulan. Betul? Betul kan? Baik. Okey sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton siaran istimewa kita pada hari ini. IPK TV dan juga Hailing FM ada dekat sini untuk kita berkongsi perkara yang bermanfaat tentang apa sebenarnya MyEfood, dan kita akan kongsikan lagi cerita-cerita MyEfood ni di masa-masa akan datang insya-Allah, di mana sesuatu yang baik itu sewajarnya dikongsikan. Itu tujuan IPK TV dan Hailing FM berada di sini pada hari ini, di pejabat urusan MyEfood. Jadi andai ada salah satu bicara kami, mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan kami di sini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat hari Christmas. Terima kasih. Slow